Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Kita berada dalam pembicaraan 40 hadis penawar hati. Jadi insya-Allah yang mana masuk melalui Google Meet ataupun melalui Facebook Live, minta share dulu, minta kita pakai share dulu. Insya-Allah yang clear tak clear, suara clear tak clear, gambar clear tak clear, tolong komen Ustaz. Kalau tolong komen Ustaz, semoga bermanfaat pada kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis yang kelima. Kita akan sambung pada hadis yang kelima. Suara agak pecah nah. Kita akan sambung pada hadis yang kelima. Clear tak clear suara? Kita akan sambung pada hadis yang kelima. Kita akan sambung pada hadis yang kelima, insya-Allah. Suara clear tak clear? Tolong komen Ustaz. InsyaAllah kita nak sambung pada pengajian kita ni. Minta share dulu, minta share dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, Google Meet kuliah apa ni, suara okey kah Google Meet? InsyaAllah kita akan sambung pada hadis yang kelima, yakni tajuknya siapakah orang yang muflis. Tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab minan Nabiyil Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Diminta yang Facebook boleh share dulu. Yang Facebook boleh share dulu. Dah share, tolong komen dan share. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala. Qala musannif. Hadis yang kelima, muka surat berapa? 22. Tak silap saya, muka surat 22. Muka surat 22, insya-Allah. Dia ada muka surat 22. Hadis yang kelima. Hadis yang kelima iaitu yang bertajuk siapa orang yang bankrupt ataupun orang yang muflis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna minal muflisu qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhiza min khatayahum faturihat alayhi summa turiha fin nari. Qala musannif hafizahullahu ta'ala. Pada hari ini kita nak bicara hadis yang kelima pada tajuk orang yang muflis ataupun orang yang bankrupt. Jelas tak? InsyaAllah. Dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda,
Nabi bersabda, Nabi cerita kepada kita. Apa dia? Nabi bawa mai pada kita. Nabi sebut pada kita, Nabi nak cerita pada kita yang mana ada golongan yang di dunia ni dia nampak baik. Golongan di dunia ni dia buat amal ibadat, dia buat semayang, dia puasa, dia buat haji, dia buat umrah, dia bersedekah, dia bantu orang, semua dia buat, segala kebajikan dia buat. Tetapi orang ni disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi sebut apa dia? Orang ni orang menjadi orang yang muflis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Mari kita tengok. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi tanya, "Tahukah kamu siapakah orang yang muflis ataupun orang yang bankrupt?" Yang ni apa dia? Nabi tanya, "Hampa tahu tak siapa orang yang muflis? Hampa tahu tak siapakah orang yang bankrupt tu?" Lalu sahabat pun menjawab, "Orang yang muflis di kalangan kami," sahabat kata, "ialah seseorang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki wang, tidak memiliki duit, dan juga tidak memiliki orang kata kekayaan harta benda." Lalu Nabi SAW menjawab. Nabi jawab apa? Nabi cerita apa dia? "Sebenarnya orang yang muflis daripada kalangan kamu, daripada kalangan umat aku," kata Nabi SAW, "ialah seseorang," kata Nabi. Nabi sebut apa dia? "Ialah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa segala pahala sembahyang, dengan membawa segala pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa segala pahala haji, umrah dan sebagainya. Tetapi dahulunya orang ini sewaktu di dunia dia pernah mencaci maki si fulan, dia pernah menuduh si fulan, dia pernah memakan harta si fulan, dia pernah menumpahkan darah si fulan, dan dia pernah memukul si fulan. Maka akan diberikan kepada orang yang teraniaya itu daripada pahala kebaikan yang tadi, sehingga apabila telah habis pahalanya, sedangkan beban dosa penganiayaan belum lagi selesai, belum dapat dibayar semua, maka akan diambil daripada kesalahan yang teraniaya itu, lalu dibebankan kepada orang tersebut, maka selanjutnya orang itu akan dilemparkan ke dalam api neraka Allah." Yang ni saya baca secara secepat-cepat nak bagi kita faham. Apa dia? Qala musannif. Ini maknanya mana Google Meet tu tak jelas, boleh pindah kepada Facebook. Kalau nak keluar daripada Google Meet, okey, tidak masalah. Kita pergi ke Facebook, insya-Allah. Kita ramaikan di Facebook pun tak ada masalah. Boleh share di Facebook, boleh like. Boleh komen di situ, insya-Allah. Bagi komen situ. Saya nak tengok yang ahli daripada grup berapa orang. Ahli daripada grup tu berapa orang. Sebab ramai yang ambil kitab tu, ramai yang dapat kitab. Kitab wakaf pula tu. Kitab wakaf pula, betul tak mau ngaji anaya. Na'udzubillah min zalik. Okey, dalam satu hadis baginda Nabi SAW, Nabi sebut pada dia, Nabi nak cerita pada kita, "Wahai sahabat, kamu tahu tak apakah itu muflis?" "Ya Rasulullah, orang yang muflis ni orang tak ada apa harta benda. Wang pun tak ada, duit pun tak ada, kekayaan harta benda, kereta ke tak ada apa. Jalan kaki ya. Jalan kaki ya dan sebagainya." Lalu kata Nabi SAW, orang yang muflis ni Nabi sebut bukanlah seperti mana tanggapan kamu. Yang ni apa dia? Dia tak ada harta, bukan. Tapi orang yang disebutkan di sini apabila hidup di dunia, dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, dia buat haji, dia buat umrah. Sembahyang tak pernah tinggal, bersedekah tak pernah tinggal. Tetapi dia ada melakukan kesilapan, kesalahan yang kita tak pernah. Orang kata yang kita pernah tak nampak dengan mata kepala orang, tetapi dia sendiri dia tahu. Yang dia tahu perbuatan dia salah. Dia tahu benda yang dia buat tu tak baik. Apa dia? Nabi SAW menjawab apa dia? Dia waktu sehidup di atas dunia,
Dia waktu hidup di atas dunia apa dia? Dia suka maki hamun. Dia suka apa dia? Dia suka mencela orang. Dia suka mengutuk orang. Dia suka menghina orang. Dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Ataupun dia ni suka bersangka buruk dengan orang. Nah, kawan tu kawan tu kita tak kenal hati budi dia lagi. Tapi tanggapan kita ni, tu cuba tengok tu, belagak nak mampu dengan kita, tak mau senyum. Dah. Kita kena faham, kita kena banyak husnuzon. Tak senyum mungkin di mulut dia ada orang apa? Telaga buruk tu orang panggil apa dah? Orang panggil apa dia tu? Hak telaga buruk tu. Apa nama tu lah? Apa nama tu? Ada apa nama lah? Maksud tu ni dia lupa, tadi dia ingat. Tak senyum mungkin dia sakit gigi ke tak? Mana kita nak tahu? Mana kita kena husnuzon banyak daripada su'uzon. Kena husnuzon banyak daripada su'uzon. Tak boleh maki hamun orang, tak boleh celah orang, tak boleh kita kutuk orang, tak boleh kita hina orang. Tu kita tengok alim ulama' ni mereka punya hebat. Tu yang hari ni kita duk berasa, semayang aku kenapa tak sedap lah? Kenapa semayang aku tak pernah nak khusyuk lah? Kita duk kata. Kita duk kata kenapa semayang aku tak pernah khusyuk lah? Rupa-rupanya sabitnya apa dia? Sabit mulut kita ni duk bicara tentang kaiban orang. Alsa nama dia. Baru teringat nama dia Alsa dah. Mulut dia ni suka maki hamun orang. Mulut dia suka mercecah orang. Mulut dia ni suka melempar tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Na'udzubillah min dzalik. Mulut dia suka mengadu domba bagi orang sakit hati. Mulut dia suka bagi orang bergaduh. Mulut dia suka bagi orang benci antara satu sama lain. Ni golongan orang yang muflis di akhirat. Semoga Allah jauhkan kita semua daripada sifat-sifat tersebut. Allahu Rabbi. Minta dijauhkan tuan-tuan. Perangai ni confirm tak dapat masuk syurga. Allahu Rabbi. Na'udzubillah min dzalik. Minta share lagi. Kita pakat share korang. Lebih kurang sikit kita pakat share dulu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Qala musannif hafizahullahu ta'ala. Lagi bagi Nabi sebut, yakni orang yang memakan harta si fulan, ambil benda orang tanpa keizinan. Tu kita hari ni ajak anak-anak kita nak makan apa kena minta izin. Rumah kita tak apalah, pihak rumah orang ni kita kena minta izin. Kita kena minta izin. Ajak anak-anak kita. Ajak anak kita supaya pergi rumah orang dia minta izin nak makan. Pergi bisik kat mak dia, mak cek teringin nak makan tu lah. Tengok kawan tu tak jamu dah. Jangan duk perli pula. Ni dia perli awak makanan tu simpan kat siapa? Tetamu nak main lagi ke? Jangan duk perli tu. Uduh kat perangai. Mana apa dia? Kita ni Allahumma salli. Didik hati, didik anak-anak kita supaya beradab bila kita pergi rumah orang. Sebab apa? Sebab ulama-ulama ajak pada kita dah apa dia? Pergi rumah orang kena butakan mata. Pergi rumah orang kena pekakkan telinga. Pergi rumah orang kena bisukan mulut. Supaya apa? Supaya kita tak lihat ada apa benda kat rumah dia tu. Supaya kita tak timbul dalam hati kita perasaan ujub, riak, orang kata tak perasaan tak puas hati, dengki. Nabi punya jaga pada kita. Nabi punya jaga pada kita. Allahu Rabbi, na'udzubillah min dzalik. Dia datang dekat akhirat ni, dia bawa pahala puasa, tapi tu dia mulut dia duk caci orang. Tu kalau kita tengok alim ulama. Orang-orang soleh ni tuan-tuan, orang-orang yang soleh ni mereka cukup jaga. Mereka cukup jaga apa dia? Mereka tak pernah berkata-kata pada orang, hatta sekalipun terlintas pada hati. Mereka terlintas pada hati. Ada satu hari, satu orang ahli ibadat. Ibadat dia cukup kemah. Ibadat dia ni, kalah kita. Hebat ibadat dia tuan-tuan. Hebat. Satu hari dia nampak satu orang anak yatim, orang ni minta sedekah. Budak. Tubuh badan dia sihat. Baik lagi tak? Bagus. Dalam hati dia terlintas. Terlintas lagu mana? Terlintas dah lagu ni. Budak ni sihat. Kenapa duk minta sedekah? Sihat tu. Allahu Rabbi. Dia terlintas lagu tu je tuan-tuan. Dia balik semayang, dia balik buat kebajikan, tak rasa kemanisan sebelum ni. Lalu dia bertaubat pada Allah. Lepas dia bertaubat, baru dia rasa balik kemanisan tu. Nak abad pada kita apa dia? Sebab mulut kita kadang-kadang kita semayang tak khusyuk. Sebab mulut kita sentiasa membicara tentang perihal orang, menyebabkan kita ni payah nak baca Quran, berat nak baca Quran. Sebab apa? Sebab hati kita dah mula kotor dengan dosa-dosa yang kita buat. Jaga.
Nah ni, Nabi sebut dah, orang yang mencaci, orang yang menuduh. Tuduh pun tak boleh. Kita nak tuduh orang berzina, tak boleh, saksi tak ada. Nak tuduh kawan tu sihir orang, lagi tak boleh, saksi tak ada. Jangan buat pasal ni benda tuduh ni. Mana? Tempatnya dalam neraka Allah, na'udzubillah min dzalik. Tempatnya dalam neraka Allah. Jangan duk menuduh orang tak baik, tak bagus. Ini bukanlah sifat yang orang kata sifat yang baik. Menuduh-nuduh ni sifat yang tak baik, sifat yang dicela. Menuduh-menuduh ni apa dia? Perangai dia tak bagus. Jangan suka tuduh orang. Jangan suka tuduh orang. Tak baik sifat ni nah. Minta simpang. Minta dijauhkan. Jangan duk ada dalam hati kita. Tu punca lama-lama siapa-siapa ni, guru saya sebut apa dia? Siapa-siapa ada penyakit luaran. Penyakit luaran apa dia? Dia sakit gigi, dia sakit perut. Ada tak orang sakit perut boleh bawa ke gila? Tak ada. Tetapi siapa-siapa ada penyakit hati, membawakan tak lama dia boleh jadi gila. Jangan ada penyakit hati, bahaya. Ada tanggapan buruk pada orang, selalu menghusnuzan, suuzon dengan orang. Duk rasa kawan tu tak suka kat kita, duk rasa kawan tu kata-kata. Lama-lama penyakit lagu ni boleh menyebabkan kita jadi gila, bukan dia. Kita jadi gila. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang mula kita tuduh tu, ingat betul dah, rupanya salah, lagi bertambah gila. Sebab apa? Dia cari jalan pula. Macam mana aku nak jatuhkan dia ni? Macam mana aku nak dia cari jalan pula. Jadi yang mana-mana ada button love like tu, tolong tekanlah sikit, bagilah sikit, jangan kedekut sangat. Bagilah like sikit. Bagilah like sikit. Qala musannif, maka akan diberikan kepada orang yang teraniaya itu daripada pahala kebaikan tadi. Ni tak masuk dengan anak bini kita lagi, tuan-tuan. Ini perihal kita mengatakan kepada orang lain. Tak masuk anak bini kita lagi. Tak masuk anak bini kita lagi. Kalau di akhirat esok, pahala ni diberikan kepada orang yang kita kata. Yang kita berikan kepada orang yang makan harta benda. Hak kita makan harta dia tanpa keizinan. Hak kita ambil harta benda dia. Dia ni bagi tak bagi ya. Dia ni jagi aku tak. Mana apa dia? Kita makan harta benda orang tanpa keizinan. Auzubillah min dzalik lah. Minta simpang lah, tuan-tuan. Apa dia? Esok di akhirat memang kita pahala puasa bawa bergundi-gundi, pahala semayang bergundi-gundi, pahala zakat, pahala haji, pahala sedekah, bawa ni bertimbun. Kalau tengok bergunung-gunung ni, banyak gunung. Tetapi pahalanya tadi itu akan diberikan kepada orang yang kita buat naya. Kita akan berikan kepada orang yang kita buat zalim. Kita akan berikan kepada orang yang kita melakukan kezaliman pada dia. Kita menaniayai, memfitnah dia, maki hamun dia, mencela, kita buka keaiban dia, kita buat cerita bukan-bukan tentang dia. Pahala kita tadi tu diberikan kepada dia. Beri pada dia pula. Dan seandainya, ni disebut ni apa dia? Dan seandainya jikalau ada manusia yang belum dapat pahala kita, namun pahala kita telah habis diberikan kepada orang ramai, nescaya diambil pula dosa-dosa orang lain yang tak dapat pahala kita tu, diambil lalu dipindahkan kepada kita. Sebab apa tak bagi pahala kepada dia? Sebab pahala kita dah habis dah bagi ke orang. Tapi masih ada orang yang kita buat zalim dengan dia, diambil dosa orang tu, pindah kepada kita, dan kita tempat dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Minta simpang, tuan-tuan. Minta dijauhkanlah. Minta dijauhkan daripada perkara ni. Tak maulah. Kita duk buat ibadat dah, ibadat kita kurang. Semayang kita pun malah. Puasa kita pun payah. Ni kita sekarang berada, orang kata, kita berada ni bulan 1 dah. Masuk tahun baru dah. 2 bulan lagi nak sambut, 2 bulan lagi, bulan 2, bulan 3, bulan 4 nak sambut puasa dah. Allah Rabbi, moga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi siapa-siapa nak menyumbang, boleh menyumbang dari akaun bank-bank di bawah ni, insya-Allah. Hadirin dan hadirat, kembali balik. Akan diberikan kepada siapa? Akan diberikan kepada orang yang teraniaya. Jangan buat naya dengan orang. Jangan buat naya orang. Dengan binatang pun kita tak boleh buat naya. Dengan binatang kita tak boleh buat naya. Kucing kita tak boleh sepak. Ni kucing sepak beruh-beruh. Allahu Rabbi, na'udzubillah min dzalik. Esok dekat akhirat esok, habis dah. Allahu Rabbi. Jadi kita minta simpang daripada perkara tersebut. InsyaAllah moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perkara tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Tu kita kena jaga.
Apabila telah habis pahalanya sedangkan beban dosa penganiayaan belum lagi selesai, belum dapat dibayar semua, maka akan diambil daripada kesalahan orang yang teraniaya itu lalu dibebankan kepada orang tersebut. Apabila pahala kita habis dah, dah bagi ke orang ramai, diambil pula dosa orang lain pindah kepada kita dan kita akan menjadi ahlun nar. Apa ahlun nar? Yakni kita menjadi ahli neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Tak maulah jadi lagu tu tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Bila sebut tentang ahli neraka ni tuan-tuan, tak selamat kita. Bila kita sebut ahli neraka ni tuan-tuan, tak selamat kita tuan-tuan. Bahaya jadi kita ni jadi ahli neraka. Allahu Rabbi. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta simpanglah moga Allah Taala pelihara kita tuan-tuan. Kita nak masuk syurga. Tu kita dak minta apa dia? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, redakalah kami masuk dalam syurga. Ya Allah, redha kami. Ini apa dia? Redha maksud apa dia? Ya Allah, berikan keredaan kami nak masuk dalam syurga. Ya Allah. Kami tak mau ahli neraka-Mu ya Allah. Kami nak syurga-Mu ya Allah. Kita tak mau neraka. Kita tak mau neraka. Ada kita minta neraka? Tak ada. Tak ada. Mu minta jauhkan daripada neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka. Ya Allah, tak mau ya Allah. Keterangannya. Kita hendaklah berhati-hati. Kita hendaklah berhati-hati dan berwaspada dari apa sahaja jenis dosa dan kesalahan. Nak buat apa-apa tu kena fikir panjang. Kena fikir panjang. Sagi kalau aku cakap macam ni, kecil hati payah pula. Sagi kalau aku buat macam ni, dia terasa payah pula. Nama fikir panjang. Kena fikir panjang. Jangan kita bagi orang kecil hati. Jangan orang bagi terasa. Jangan disebabkan kita. Sebab apa? Sebab di dunia ni ada 3 orang Nabi sebut yang tidak akan bau syurga dan tak akan masuk syurga. Apa dia? 3 orang yang tak akan masuk syurga. Bau syurga pun tak ada. Apa dia? Yang pertama, apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama orang yang minum arak serta 10 ahli yang bawah tu. Yang pertama orang yang minum arak dan serta 10 ahli yang bawah tu. Ahli yang bawah dia penyedia minum arak, pembawa minum arak, pembuat, pembekal, penghantar. Tu semualah. 10 ni takkan bau syurga. Tu semua perkara lah. Nombor 2, yang takkan bau syurga. Apa dia? Yang takkan bau syurga iaitu orang yang berputus silaturahim. Ini termasuk dalam golongan dosa-dosa besar. Orang yang bagi putus silaturahim ni, dia termasuk dalam melakukan kesalahan ataupun dosa-dosa besar di sisi Allah. Jangan bagi orang putus silaturahim. Jangan kita duk pergi adu domba. Jangan kita duk pergi bagi orang kecil hati. Jangan kita duk pergi bagi orang terasa hati dengan kita. Minta maaf. Minta maaf. Ni kita, bila orang buat kat kita, kita duk berasa pula, dia ni lah buat kat aku. Padahal kita pernah buat kat dia. Dunia ni, Allah Ta'ala akan balas bila-bila masa. Nak balas di dunia pun boleh, nak balas di akhirat pun boleh. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh balas. Lambat ataupun cepat saja. Ada orang Allah balas dengan cepat. Ada orang Allah balas lambat. Beruntung siapa-siapa Allah Ta'ala balas waktu atas dunia. Sebab apa? Sebab di akhirat esok kemungkinan dia boleh jalan masuk terus syurga Allah. Allah kemahal tu. Beruntung. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan buat benda-benda yang pelik benar. Apa dia? Jangan bagi orang putus silaturahim. Jangan duk mengadu domba. Ni duk pergi cerita kawan tu macam ni. Kawan tu lah, aku semalam pergi jumpa dengan dia. Dia kata kat hang sedap sungguh. Tu tara kawan rapat hang. Dia mula buat batu api lah. Dia mula mengadu domba. Dia mula mencerita keaiban. Dia menyebabkan kemusnahan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Tempatnya mana? Neraka. Bukan api dunia. Api dunia pun tak larat tahan, tarah nama neraka. Dah gidak. Tu. Yang ketiga, golongan yang tak bau syurga apa dia? Golongan orang yang penyebar sihir. Orang yang penyebar sihir. Orang yang menuduh kawan tu buat sihir dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Lagi tak masuk syurga. Hang semayang lah 10 tahun, 10,000 tahun, 20,000 tahun, 30,000 tahun.
tapi hang tak minta maaf dengan dia. Sebab apa? Sebab kita pernah tuduh dia. Confirm takkan masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Nah, minta maaf dengan dia. Malu nak bercerita apa yang kita buat pada dia. Guna bahasa berlapik. Aku ni kalau ada salah silap dengan hang, aku tak nampak tu ke, atau sengaja ataupun tak tu no. Minta maaf banyak-banyak no. Nah, mana nak tahu. Minta dalam bahasa berlapik. Kawan tu pun kata apa dia? Tak apa, aku dah maafkan hang dah. Tak kira lah buat dosa apa pun. Allah lapang dada dengar lagu tu tentang tak serabut. Hak serabut mana? Hak serabut dia fikir, kawan ni satgi dia buat tak maaf aku, satgi tak tahu tu. Lagi jangan buat aku tu. Berhati-hati, berwaspada, berjaga-jaga. Nak buat satu-satu benda tu berjaga-jaga. Nak cakap tu berjaga-jaga, takut salah cakap. Terlebih cakap pula, sakit hati pula. Ni bercakap manjang 24 jam. Cakap tak berhenti. Yang paling dahsyat, dia bercakap, dia jawab. Tu paling bahaya. Dia bercakap, dia jawab. Paling bahaya. Allahu Rabbi. Clear tak clear? Tolong komen sat clear tak clear? Tu kena jaga-jaga. Dan kita hendaklah sentiasa meminta ampun kepada Allah Ta'ala, dan hendaklah meminta maaf kepada orang yang teranaya daripada perbuatan kita. Kadang-kadang disebabkan batu api kita, kawan tu hilang kerja, kena minta maaf dengan dia. Kadang-kadang disebabkan mulut kita, kawan tu apa dia, kena buang kerja, kita kena minta maaf dengan dia. Kena minta maaf dengan dia. Alhamdulillah, rawang clear. Bagus, Alhamdulillah. Kesian sahabat-sahabat kita di Selangor makin tambah PKP ni. Allahu Rabbi. Masjid Surau Selangor tak boleh buka lagi. Rasa sayu je dunia akhir zaman ni. Masjid Surau tak boleh buka lagi. Mall-mall boleh buka dah. Allahu Rabbi. Tu nampak kita berada di akhir zaman tu. Mall-mall boleh buka. Masjid Surau tak buka lagi. Allahu Rabbi. Na'udzubillah min dzalik. Tu kata apa dia? Tempat-tempat yang penuh dengan maksiat ni boleh buka pula. Rumah Allah yang suci tak ada apa, kena jaga. Allahu Rabbi. Tak apalah, buat jenah akhir zaman. Jadi jangan tinggal ibadat-ibadat di rumah. Buatlah sebesar ibadat pun. Baca Quran ke, zikirullah ke, sedekah ke. Buatlah. Sebab apa? Siapa-siapa jaga ibadat dengan Allah, Allah perhindari daripada segala penyakit. Tuan-tuan, penyakit yang datang ni sebab antaranya Allah Ta'ala nak habaq kepada kita, kita ni tak berkuasa. Allah Ta'ala nak habaq kepada kita, manusia tak ada kuasa apa. Barang siapa melakukan kezaliman pada orang lain, antara apa dia? Antaranya derhaka pada mak ayah. Ni dosa yang kita buat. Siapa-siapa derhaka pada mak ayah, Allah bayar cash. Di dunia Allah bayar cash. Allah jangan. Janganlah. Kalau terbuat salah dengan mak ayah, minta maaf, minta ampun. Peluk cium depa, sementara depa duk ada lagi. Khidmat balik dengan depa. Khidmat balik. Hebat tak hebat mak ayah kita tu? Allah, hebat depa. Hebat sungguhlah. Sampai siapa orang kata semayang ni, kalau semayang sunat, mak panggil kena pi, kena berhenti semayang sunat tu. Semayang wajib tak boleh, semayang sunat tu. Hebat tu. Mana apa dia? Panggilan dia lebih besar daripada semayang sunat. Kemah tu. Dia orang hari ni buat penyakit hati mak. Tu kalau kita tengok, saya sebut apa yang saya ingat sebab tanda-tanda kita berada di akhir zaman, tanda-tanda fitnah akhir zaman akan ada. Anak-anak akan derhaka pada mak ayah. Anak-anak ni ada 8 jenis kategori anak. Ada 8 jenis kategori anak. Siapa-siapa yang dapat tolong tulis 8 kategori anak ni. Anak ni, dalam 8 kategori anak ni, siapa-siapa bagi sakit hati mak pak dia, tempat dia neraka Allah, na'udzubillah min dzalik. Itulah tanda akhir zaman, tanda kiamat hampir tiba. Ada 8 ya, ada 8. Ada 8. Apa dia? Yang pertama semestinya anak kandung. Anak kandung bagi sakit hati mak, anak kandung bagi mak teriak, anak semua lah. Tempatnya mana? Takkan bau syurga Allah, na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, apa dia? Anak menantu. Anak menantu pun termasuk
dalam golongan akhir zaman ni. Siapa-siapa tak jaga, siapa-siapa bagi jaki hati mak ayah dia, mak mentua dia, pak mentua dia, tempat dia neraka. Na'udzubillah min dzalik. Anak menantu. Anak hantu suruh kira lah. Kira kalangan hantu teruk. Nah. Tu. Yang ketiga, anak tiri. Anak tiri bagi mak pak dia sakit hati. Tempat dia pun takut, na'udzubillah min dzalik, takut tempat dia neraka. Sebab apa? Inilah fitnah akhir zaman. Yang keempat, apa dia? Yang keempat, anak sepah anak tiri, anak angkat. Kawan ambil anak angkat belah. Dia belah jaga semua. Nah, bagi makan, bagi mengaji apa dia? Dia bagi sakit hati mak angkat dia tu. Neraka juga. Orang kata menyebabkan fitnah akhir zaman. Itu tanda akhir zaman. Lagi? Yang kelima apa dia? Yang kelima, anak susuan. Anak susuan. Anak susuan ni mana dia boleh bersentuh latak batal wuduk dan sebagainya. Bagi sakit hati mak dia, pak dia. Tempat dia pun lebih kurang tu lah. Golongan akhir zaman. Yang kelima dah. Yang keenam, apa dia? Yang keenam, anak yatim. Kita ambil anak yatim. Yang kita jaga anak yatim tu tak? Kita jaga anak yatim. Anak yatim tak lihat dia. Anak yatim yang keenam. Dia buat lagi sakit hati mak jaga dia tu. Penjagaan dia bagi sakit hati. Itu tanda akhir zaman. Yang ketujuh, apa dia? Yang ketujuh iaitu anak zina ataupun anak syubhah. Mana ya? Orang ambil jaga dia, orang ambil belah dia. Ni anak zina, anak syubhah ni. Dia ni bagi mak pak jaga dia tu bagi sakit hati. Ini tanda akhir zaman. Yang ke-8. Yang ke-8 ni anak apa lah? Saya ingat siapa? Saya pun lupa dah. Anak zina, anak syubhah ni. Yang ke-8. Yang ke-8 ni berdia lah. Allahumma salli ala Muhammad. Lupa dah. Saya kalau ingat siapa? Kalau ingat abang tak saya lupa tengok apa ni. Nah, abang 8 jenis golongan ni. Siapa-siapa bagi sakit hati mak pak dia, cara macam mana sekalipun kecil hati, takut na'udzubillah min dzalik. Sebab apa? Sebab depa lah bagi makan minum kita, depa jaga kita, depa bagi kita kenal agama, bagi kita mengaji sebagainya, bagi makan, beli semua. Maka kena jaga. Adab dengan depa kena jaga. Tak boleh nak maki hamun, tak boleh nak kata benda-benda yang kesat, tak boleh nak panggil nama. Hormat depa. Hormat depa, tu penting. Ini salah satu dia kunci daripada syurga. Kunci syurga nak masuk, taat pada mak ayah. Dalam Quran pun cerita dah. Siapa taat pada mak ayah dia, boleh masuk syurga. Tu. Yang ke-8 saya lupa, nanti saya ingat saya sebut balik nah. Saya ada tulis, saya terlupa. Tak mana saya tulis pun lupa. Musim-musim Covid ni sama. Lain tak berapa okey lah, betul-betul. Lain kat saya ni tak berapa okey. Kejap merah, kejap kuning, kejap hijau. Sebab sini tak pasti kenapa. Saya pun tak tahulah berapa sebab punca-punca sebab apa. Allah alam lah. Kejap okey, kejap tak okey. Harap-harap semua dapat lah sekali. Yang tak dapat boleh tengok dalam Google Meet. Google Meet clear tak clear? Komen tak? Tolong pinkan sat Google Meet di sini. Yang mana-mana ahli grup tu tolong pinkan. Abang pada kita. Yang ni dia, dengan kena minta ampun dan minta maaf. Jangan tunggu hari raya ya. Pagi raya pakak bersalam, minta ampun, minta maaf. Berteriak pergi banjir rumah-rumah. Oi, Kedah baling. Baling kat mana tu? Macam dekat ya. Nak dekat mari rumah kan ya pun. Tak. Allah Rabbi. Jangan tunggu pagi raya baru kita nak minta maaf. Jangan tunggu pagi raya baru kita nak minta ampun. Jangan tunggu pagi raya kita nak bersalaman. Bila-bila masa bangun pagi je, celik jumpa mak, bangun salam. Bangun pagi je, tanya khabar mak makan apa, sihat dah. Walaupun soalan tu benda yang sama. Sebab apa? Itu salah satu kunci kita nak masuk syurga. Kena jagalah tu. Kena jaga kunci-kunci tu. Kunci tu sangat bermakna. Kunci tu sangat bermakna. Tak semua orang dapat tu. Kunci tu kena jaga sungguh-sungguh. Siapa kena jaga sungguh-sungguh? Jadi kena minta ampun dan minta maaf. Takut juga kebajikan yang kita buat, ibadat yang kita buat ni tiba-tiba tak ada pahala. Allahu Rabbi, na'udzubillah min dzalik. Tu ada ping Google Meet tu. Siapa-siapa tak clear boleh masuk Google Meet lah. Ada link Google Meet di situ boleh masuk. Line tak clear di sini, merah sat hijau sat merah. Mari pukul 10 malam jadi gitu mari 10 malam jadi gitu Saya minta maaf no. Minta maaf, line kampung saya ni problem sikit. Line kampung saya problem sikit. Siapa-siapa nak join Google Meet, tekan Google Meet tu. Siapa-siapa nak menyumbang pun boleh menyumbang dalam account bank ni. Bantu-bantu musim-musim PKP ni, insya-Allah. Semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
anak kandung, anak menantu, anak tiri, anak angkat, anak susuan, anak zina. Lagi kalau saya ingat saya bang, saya lupa dah. Kita hendaklah meminta halal daripadanya ketika kita masih dalam dunia ini. Walaupun terkadang kita terpaksa merendahkan diri dan terpaksa menyusun 10 jari untuk minta maaf daripada orang yang berkenaan. Kita ni hebat lagu mana pun kena minta maaf dengan orang. Nah, tu nak sebut sekali lagi, saya nak beringat pada dia. Ada 3 benda yang paling payah kita nak buat. Termasuk saya. 3 benda ni paling payah kita nak buat. Apa dia? Yang pertama, kita payah nak beri salam antara satu sama lain. Jumpa kawan kita, tak bagi salam dah. Oi, mana tu? Minum kopi ke? Contoh. Tu yang paling pertama kita payah nak buat. Yang kedua, kita paling payah nak buat apa dia? Berterima kasih antara satu sama lain. Orang tolong susun kasut, kita nampak dia susun kasut. Terima kasih nah. Kita pibuh minyak, kita bayar tiba-tiba, hak jaga pam minyak tu tolong isi minyak. Kena terima kasih kat dia. Ni belagak. Kita kata apa dia? Patut padan dia yang kerja, dia kena buh lah. Dah. Terima kasih kat dia. Lagi apa lagi? Ni, kita kena bantu sebarkan pada kita kena terima kasih pada orang yang share majlis ilmu kita ni. Sebab dia hantar kita main majlis ilmu. Tu. Lagi apa dia? Yang ketiga paling payah kita nak buat apa dia? Nak minta maaf. Suami nak minta maaf kat isteri, isteri nak minta maaf suami, paling payah. Suami nak minta bapak nak minta maaf pada anak, anak nak minta maaf kepada bapak, lagi payah. Nah. Jadi ke mana apa? Kena latih. Kena latih dia kita minta maaf. Abang kat bini kita yang abang kalau ada salah silap apa minta maaf hujung rambut sampai hujung kaki. Orang tu kata apa dia? Orang tua ni nak mampu ke apa? Sebab tanda serat tanda nak mati ni dia minta maaf. Dah tengah kata aku tu dah. Itulah sifat yang Nabi sebut manusia ni. Dia payah nak buat 3 benda. Tapi kita kena usaha buat. Minta maaf paling penting. Walaupun kita hebat pangkat kita lagu mana pun. Ada pangkat doktor, datuk sebagainya, kita buat silap dengan orang, lagi kena minta maaf. Hebat macam mana pangkat kita pun, kena minta maaf dengan orang. Jangan kita kata, dia yang buat patut dia lah minta maaf dengan aku. Tak, kita kena mula minta maaf. Kita kena mula minta maaf. Sebab apa? Sebab kita nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala, hafizahullahu taala. Jadi yang mana belum like follow, tolong like follow page saya UAS Tube. Ni ada nama ni. Tolong like follow page saya UAS Tube. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fi dharanil amin. Insyaallah. Kemudian qala musannif, biarlah kita dipandang rendah ataupun dihina di dunia, asalkan kita terlepas daripada bebanan dosa pada hari kiamat nanti. Walaupun di dunia kita nampak remeh, di dunia kita nampak terpaksa, di dunia kita ni nampak macam terpaksa aku buat ni, tapi dekat akhirat esok kita terlepas. Sebab apa? Sebab kita dah minta maaf, sebab kita dah minta ampun, sebab kita dah minta kita dah minta apa dia? Kita dah minta maaf daripada kawan tu, supaya selamat kita daripada azab kubur, selamat kita daripada api neraka, selamat kita daripada segala benda-benda yang kita tak diingini. Benda-benda yang kita tak ingini apa dia? Na'udzubillah min dzalik lah. Lebih-lebih lagi api neraka Allah. Minta maaf. Ada WhatsApp, ada telefon, minta maaf. Ataupun jumpa kawan kita, minta maaf kalau aku dah salah silap apa minta maaf kalau aku dah salah silap apa minta maaf. Dengan sebab kita minta maaf, kita layak untuk kita dah insya-Allah dapat layak untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat kita buat apa dia? Kita minta ampun pada Allah. Kita minta maaf pada Allah. Supaya apa dia? Supaya Allah rahmati kita, supaya Allah Ta'ala berikan keampunan pada kita, supaya Allah redha kita. Supaya Allah Ta'ala bagi kita nikmat syurga. Bagi Allah Ta'ala bagi kita nikmat syurga. Kita nak nikmat syurga tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak nikmat syurga tu. Tu kena minta maaf. Biarlah kita ni dipandang remeh ataupun dipandang hina. Sebab kita nak di dunia ni kita nak terlepas daripada benda tu, dekat akhirat esok kita boleh masuk syurga Allah dengan begitu mudah. Allahu Rabbi, hebat. Kerana kita takut jadi terlambat sehingga tiba saat kematian atau kematian orang yang teraniayai daripada perbuatan kita. Takut bimbang kita ni apa dia? Takut kita mati ataupun kawan tu mati.
Jadi kita kena banyak minta maaf. Dengan guru kita kena banyak minta maaf, minta halal supaya dia rahmati kita. Supaya dia bagi kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Supaya Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita. Supaya Allah Ta'ala bagi peluang dekat kita. Nah, minta, ya Allah, bagilah aku panjang usia, aku nak cari orang yang aku buat salah, nak minta maaf dengan dia. Maka terpaksa kita berhadapan dengan orang yang berkenaan di Mahkamah Agung Rabbul Jalil, iaitu di Padang Mahsyar nanti. Kena berdepan di Padang Mahsyar, satu suasana yang sangat gemuruh. Satu tempat yang penuh dengan kegemuruhan. Sebab apa? Waktu tu dia fikir, aku ni macam mana ni? Aku ni masuk syurga kan masuk neraka ni? Waktu tu. Allah Rabbi. Jadi kita kena minta maaf dengan orang. Kita kena minta maaf cepat-cepat dengan orang. Takut apa dia? Takut kita ni tak ada nama dalam syurga Allah. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Qala musannif hafizahullah ta'ala. Nah, minta maaf banyak-banyak. Di dunia ni kita kena minta maaf. Nak masuk syurga kena minta maaf. Jangan kita ni kena minta maaf, banyak minta maaf. Kena banyak minta maaf. Kena banyak minta maaf. Sebab apa? Sebab kita nak masuk syurga. Syurga Allah. Dalam syurga tu insya-Allah kita akan ada nikmat esok. Nikmat besar daripada dia. Boleh menikmati syurga Allah. Boleh nikmati. Hebat lagu tu. Hebat lagu tu. Boleh dapat syurga Allah ni kira hebat waktu tu. Itu syarat dia. Syarat dia kena minta maaf. Syarat dia kena minta ampun. Syarat dia kena minta keridhaan Allah. Kemudian qala musannif. Jadi lekat sikit. Jadi kita pun drop. Kita punya kuliah malam ni agak lekat. Drop banyak ni. Drop banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dikala itu tiada seorang juga pun yang mahu menerima harta benda sebagai tebusan dosa. Yang mereka mahukan hanyalah bayaran dalam bentuk pahala ibadat yang telah kita lakukan di dunia dahulu. Esok dekat akhirat esok orang tak mahu harta benda kita. Orang nak pahala kita. Orang nak kebajikan yang kita buat. Mereka tak mahu benda lain. Hanyalah nak pahala kita. Nak pahala kita, tak mahu benda lain. Mereka tak mahu benda lain, tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena jaga, berwaspada. Apa yang kita lakukan di dunia ni kena berwaspada. Sebab apa? Takut apa dia? Takut kita ni esok dekat akhirat esok. Takut apa dia? Takut habis pahala kita. Habis pahala kita bagi kepada orang lain. Habis pahala kita bagi ke orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Minta simpanglah daripada benda tu. Minta simpanglah daripada perkara tu. Minta simpanglah, takut dia kepada, takut Allah Ta'ala humbang kita dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Orang tak mau benda, harta benda kita, pangkat darjat, orang tak mau waktu hidup. Orang tak mau. Orang nak apa dia? Orang nak kebajikan kita. Orang nak pahala yang kita buat. Waktu tu rugi ya. Rugi kalau kita tak jaga pahala kita, bagi ke orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Minta simpang. Kemudian qala musannif. Tu. Yang mana kita waktu di dunia itu, waktu itu kita sangat berhajat kepada pahala amalan tersebut. Waktu tu tak mau dah harta benda, pangkat darjat tak mau dah. Hanya nak apa dia? Nak pahala, ganjaran yang kita buat di dunia. Orang tu untung kita buat naya kat dia, untung lah kawan tu. Dapat pahala kita, lagi mudah, lagi cepat dia masuk syurga. Hak kita pula payah nak masuk syurga. Sebab apa? Sebab kita buat naya, sebab kita buat zalim, sebab kita buat bagi orang sakit hati. Sebab kita tuduh dia bukan-bukan. Sebab kita lah dia. Jadi benda-benda yang tak gini, na'udzubillah min dzalik. Minta Allah Ta'ala pelihara kita. Minta Allah simpangkan kita. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada benda-benda yang tak dingin ini. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak cukup, maka terpaksa kita menanggung bebanan dosa mereka ke atas bahu kita, yang akan menjerumus kita ke dalam lubang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ulama tolong doakan kepada kita supaya kita dijauhkan daripada perkara tersebut. Nak timbang, nak bawa orang punya dosa ni. Na'udzubillah min dzalik. Minta Allah jaga kita. Minta Allah Ta'ala pelihara. Minta Allah Ta'ala berikan kita peluang. Bagi Allah Ta'ala bagi kita ni sempat nak minta maaf. Sempat kita nak mohon ampun. Hebat lagu mana pun, kemaafan tu kita kena minta lah. Itulah orang kata untuk kita memperolehi keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik rasa baru 40 minit, jadi insyaAllah cukuplah kot sekadar tu saja. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan saya sendiri. Mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara.